Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Fellow Penyelidik Himpunan Keilmuan Muslim, dalam rakaman program Bahas Ilmi, satu program yang membicarakan isu-isu semasa berteraskan pandangan alam Islam. Pada hari ini kita lihat masyarakat kita sedang berhadapan dengan pelbagai jenis wacana-wacana yang dilontarkan oleh pelbagai pihak yang mempunyai agenda-agenda tertentu. Maka kami fikir di peringkat Himpunan Keilmuan Muslim adalah satu keperluan untuk kita pada hari ini menjelaskan secara tertib, teliti, kritis dan kreatif berkaitan dengan penilaian dan penilikan masalah-masalah dan isu-isu semasa yang ditimbulkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi, inilah satu rancangan ulung yang baru kita kemukakan agar dapat kita isi ruang-ruang kosong yang menuntut kepada penjelasan yang lebih mantap berhubung isu-isu semasa menggunakan kerangka pandangan alam Islam. Bersama saya pada kali ini, sahabat saya, Saudara Wan Muhammad Imran, pensyarah fizik gunaan di UKM, juga calon pelajar PhD di Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban KASIS UTM, yang juga merangkap sebagai Fellow Penyelidik Himpunan Keilmuan Muslim, yang akan membicarakan tentang satu tajuk, satu isu yang hangat diperkatakan pada hari ini, iaitu berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia ataupun TITAS di IPTA dan IPTS negara kita. Dan selamat datang Saudara Imran. Kita telah lihat pada sekitar awal Julai tahun ini, Menteri Pendidikan kita telah memaklumkan kepada masyarakat bahawasanya TITAS akan menjadi satu subjek wajib yang perlu diambil oleh bukan sahaja pelajar IPTA tapi pelajar-pelajar di IPTS. Dan ini telah menghasilkan satu pandangan-pandangan yang agak kritis, malah juga kadang-kadang pandangan yang bersifat agak ofensif kepada satu dasar yang kerajaan cuba laksanakan ini. Dan daripada penerangan-penerangan yang begitu banyak yang dilontarkan kepada masyarakat, kepada kerajaan, saya lihat ada beberapa jenis penghujahan yang dijadikan alasan mengapa mereka tidak mahu TITAS ini dijadikan mata pelajaran wajib di IPTS khususnya. Saya nampak ada 5 jenis pandangan yang dilontarkan. Pertama, hujah yang bersifat ekonomikal, bahawasanya untuk mengambil subjek ini ianya tidak menyumbang kepada economic value, satu cogan kata, satu slogan yang dilontar-lontarkan begitu kerap dalam masyarakat ekonomi kapitalis kita pada hari ini. Yang kedua, hujah yang bersifat implementasi atau pelaksanaan yang kurang berkesan. Yang ketiga, hujah yang dikatakan tidak mewakili segmen penting yang menayangkan hakikat masyarakat majmuk di Malaysia. Yang keempat, hujah yang bersifat kebebasan untuk tidak mengambil subjek ini ataupun diwajibkan ke atas institut pengajian tinggi swasta. Dan yang kelima, hujah yang saya rasa sangat bahaya, berkata tuduhan yang agak rambang, iaitu bersifat hujah yang dikatakan TITAS ini bersifat indoktrinasi kepada masyarakat, kepada para pelajar yang ingin mengambilnya di IPTS, sebagai satu agenda kerajaan untuk mendakyahkan hal-hal bersifat Islam dan Melayu kepada masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum dan agama,
dan yang cuba dialihkan kepada perkiraan politik yang sempit. Jadi bagaimana Saudara Imran lihat kelima-lima pandangan hujah ini? Adakah ianya benar ataupun terdapat satu prejudis yang sangat kuat yang dihasilkan ataupun dilontarkan oleh mereka yang mengkritik hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kerana menjemput saya untuk berada di program ini. Saya fikir sebelum kita masuk kepada penghuraian kelima-lima hujah yang telah Faisal sebutkan tadi, mungkin ada baiknya kita kembali kepada pengumuman asal yang dibuat oleh Menteri Pendidikan. Alasan yang diberi beliau untuk pelaksanaan TITAS di IPTS. Beliau mengatakan bahawa pelaksanaan TITAS di IPTS adalah untuk menyeragamkan beberapa perkara, khususnya dari segi kekuatan pelajaran dan pelaksanaan program di IPTA dan IPTS. Dan sekiranya kita fikirkan pun, sekiranya sistem pendidikan, segala bentuk sistem pendidikan di negara kita, sekiranya ianya semua mengalir ataupun menayangkan falsafah pendidikan negara, sepatutnya tidak ada perbezaan yang mendasar dari segi syllabus di antara apa yang diajar di IPTA ataupun di IPTS. Perbezaan mungkin dari segi pentadbiran dan kewangan. Pada isu-isu asasi, lebih-lebih isu yang bersabit dengan apa jenis pelajar yang ingin kita hasilkan, dan bagaimana pelajar ini boleh menyumbang sebagai warga kemudiannya. Saya fikir pada tahap itu tidak harus ada perbezaan mendasar. Jadi alasan asal Kementerian Pendidikan untuk mengenalkan subjek ini di IPTS, saya fikir tidaklah begitu tidak begitu kontroversi, tidak begitu mengundang kontroversi. Tiada agenda di situ, saya rasa. Saya fikir kerana di negara-negara lain pun dalam sistem pendidikan mereka memang akan ada suatu komponen yang menjadi teras, yang akan mengakarkan, yang akan mensauhkan keseluruhan sistem pendidikan itu. Sama ada operator pendidikan itu datang dari luar ataupun dalam, mereka harus tunduk kepada semangat ataupun kepada kemahuan setempat tersebut. Jadi dari segi itu tak ada masalah. Cumanya apabila isu, sebab pengumuman itu dibuat di Parlimen, dan biasalah apabila isu pendidikan disuarakan oleh ahli politik, kita jarang sekali melihatnya dari aspek ilmiahnya. Kita fikir bahawa jika ahli politik dari parti A mengemukakan satu cadangan, maka ianya bersabit, ianya satu cubaan untuk menegakkan kekuasaan politik ini. Seolah-olah ada political bias. Yes. Tetapi kita boleh tangkis hujah itu dengan mengatakan semua orang pun ada bias masing-masing. There is no in-bias or unbiased person anywhere. Tapi yang menariknya, kebaikan bangkangan itu datang daripada wakil-wakil politik yang wakil-wakil bukan Melayu, bukan Islam. Sekalipun ada yang wakil daripada golongan Melayu sendiri pun, mereka boleh saya katakan telah terpengaruh sedikit dengan mungkin faham-faham yang agak dikira progresif ataupun liberal. Ataupun dalam bahasa Arab dengan faham syad, iaitu yang ganjil sikit. Setengah orang kalau ingin popular dia akan cakap benda yang ganjil. Itu. Dan saya fikir dalam titasnya pun ada soal-soal sedemikian. You want to be famous, you say something on the majority. Dan bahawasanya kebaikan bangkangan ini datang daripada kelompok bukan Melayu, saya fikir itu suatu perkara yang amat dari satu segi menimbulkan mungkin rasa terkejut di kalangan orang Melayu sendiri. Dan keduanya mungkin menimbulkan rasa sedih sebenarnya pada pihak saya, sebab saya fikirkan setelah 50 tahun kita merdeka, takkanlah isu sebegini pun masih boleh mengundang begitu banyak perbalahan yang agak kadang-kadang yang agak biadab juga. Jadi 5 alasan bangkangan yang selalu disebutkan, yang Faisal sebutkan tadi itu, telah selalu susun daripada yang paling praktikal kepada yang paling abstrak. Yang paling mudahnya
yang membangkang dengan mengatakan bahawa subjek ini tak ada nilai ekonominya. Kalau kita ajarkan kepada pelajar pun, mereka tidak boleh menggunakannya dalam temu ramah, ataupun syarikat yang akan mengambil mereka kerja pun tidak boleh mengambil manfaat daripadanya. Itu hujah yang paling mudah saya fikir untuk dipatahkan, sebab satu, kebanyakan negara-negara institusi pendidikan yang tersohor di dunia pun sudah menyedari bahawa selain daripada pendidikan yang bersifat teknikal yang khusus, ianya harus diimbangi juga dengan subjek-subjek yang bersifat lebih luas, yang bersifat lebih insaniah sifatnya. Jadi kita harus melihat PITAS sebagai salah satu daripada spesies subjek-subjek sedemikian. Jadi itu hujah yang pertama, hujah yang sifat ekonomi. Hujah yang kedua adalah hujah yang mengatakan bahawa, bangkangan yang mengatakan bahawa sekalipun subjek ini diajar, ianya tidak akan diajar dengan baik. Jadi pensyarahnya, soal pensyarah tak bagus, ataupun bahan rujukannya tidak lengkap, ataupun tidak menyeluruh. Adakah ini juga bersabit dengan ketidakyakinan mereka terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran subjek PITAS? Ya, salah satu hujah yang dikemukakan adalah antara hujah yang paling pelik pada saya dihujahkan adalah ada satu pihak mengatakan bahawa memandangkan subjek ini akan diajar dalam bahasa Melayu, dan kebanyakan pelajar di IPTS tidak fasih dalam bahasa Melayu, jadi itu akan membantutkan pengajaran mereka. Tapi sekali lagi, sekiranya mereka melihat bahawa tidak boleh mereka untuk bercakap bahasa Melayu itu sebagai satu status quo. It is a status quo, dan kita harus menerimanya. Dan pendidikan kita harus disesuaikan dengan mereka. Walhal kita sebenarnya kita melihatnya sebagai satu masalah. Ya. Jikalau awak sudah melalui pendidikan selama 20 tahun dan tidak boleh fasih bahasa Melayu, that is not the status quo. Something wrong somewhere. Yes. Jadi pada saya itu adalah hujah yang agak remeh dan agak pelik dari satu segi. Yang ketiga? Hujah yang ketiga adalah berkenaan dengan apa yang saya sebut sebagai tidak cukup wakil. Yang ini mereka mengatakan bahawa TITAS itu tidak menyeluruh daripada segi perwakilannya. Ada beberapa masyarakat yang tidak dikemukakan, atau budaya tidak dikemukakan dalam subjek sedemikian. Seperti etnik orang kecil, asli. Itu bangkangan yang boleh kita terima, dan saya fikir itu bukan bangkangan yang baru pun. TITAS bukanlah sempurna dalam arti kata ianya mengambil kira kesemua golongan etnik di Malaysia, tetapi keciciran itu tidak seharusnya digunakan untuk menidakkan atau menafikan secara prinsip mengajarkan subjek itu. Just because you cannot do everything doesn't mean that you should do nothing. So that is itu adalah bangkangan yang keempat. Bangkangan yang ketiga, bangkangan yang keempat adalah berkenaan dengan kebebasan. Mereka mengatakan bahawa pelajar seharusnya diberi kebebasan untuk memilih apa-apa subjek yang ingin dipelajari di peringkat tinggi. Justru kerajaan tiada hak untuk memaksakan subjek wajib kepada mereka. Itu berkait dengan bagaimana mereka memikirkan apa peranan pendidikan yang mungkin kita boleh bincangkan kemudian. Dan hujah bangkangan yang terakhir adalah berkenaan dengan indoktrinasi. Ini satu hujah yang jahat sekali, saya fikir. One person propaganda is another person indoctrination. Jadi kita harus mengupasnya satu persatu. Bagaimana mereka boleh sampai kepada kesimpulan tersebut. Jadi terima kasih Saudara Imran untuk pembukaan wacana ini dengan mendefinisikan, mentarifkan, memasak parameter yang sepatutnya, iaitu dengan memahami satu persatu hujah-hujah penting yang dilontarkan oleh pihak yang membangkang subjek TITAS ini untuk diseragamkan di IPTS. Untuk sesi yang kedua, kita akan meneliti secara kritis tentang setiap satu daripada hujah ini. Kembali kita untuk sesi kedua perbincangan kita pada hari ini dalam bahas ini. Untuk bab bahagian kedua ini, kita akan cuba menumpukan
kepada jawapan balas yang berteraskan pandangan alam Islam dalam menjawab hujah-hujah yang membangkang akan keperluan TITAS untuk diseragamkan di IT dan PTS. Saudara Imran, saya lihat ada beberapa hujah yang saya kira penting untuk kita jawab. Antaranya ialah sesuatu yang kita faham tadi, iaitu hujah yang bersifat ekonomi, economic argument tentang nilai ekonomi yang ada pada TITAS. Ini saya fikir merupakan satu hujah yang bersifat utilitarian. Jadi bila dikatakan subjek TITAS ini tidak berguna, kita harus persoalkan kembali apa makna kegunaan ataupun berguna itu. Dan saya teringat dalam doa yang Nabi Muhammad SAW sentiasa baca, iaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Nabi berdoa kepada Allah SWT untuk meminta dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kata kunci yang saya nampak yang pandangan alam Islam telah persiapkan untuk kita ialah perkataan manfaat yang disamaertikan dengan perkataan kegunaan, usefulness. Tapi dalam istilah kegunaan pada abad moden ini, ianya telah disempit kepada utilitarian. Dan saya juga teringat dengan ta'rif manfaat an-nafi' yang dilontarkan oleh Ibn Sina dalam kitab Syifa, iaitu beliau mentarikkan an-nafi' sebagai was-sababul muwassil bidzatihi ila al-khair, iaitu satu sebab yang menimbulkan kebaikan dalam perkara itu sendirinya. Jadi di sini kita lihat makna kegunaan yang ada dalam pandangan Islam itu dipasak dengan jelas kepada makna khair, baik, which is something moral or virtue in that sense. Jadi boleh tak saudara Imran jelaskan tentang masalah yang mereka timbulkan berkenaan dengan ketidakbergunaan TITAS dalam pembelajaran di universiti pada hari ini? Baik, bila kita cakap tentang utility ataupun saya fikir kalau kita ingin terjemahkannya ke bahasa Melayu, kita jadi faham kebergunaan. Bila kita mengatakan bahawa sesuatu itu berguna ataupun tidak, secara tidak langsung kita sudah mengandaikan bahawa kita sudah ada kayu ukur untuk menentukan adakah itu guna ataupun tidak. Yeah. Jadi satu perkara mungkin misalnya komputer mungkin berguna untuk seorang pegawai pejabat misalnya, tapi komputer mungkin tidak berguna untuk seorang petani yang menjaga ladang misalnya. Betul. Jadi apabila mereka menimbulkan bahawa persoalan bahawa TITAS itu tidak berguna, seharusnya kita bertanyakan kepada mereka apakah kayu ukur yang mereka gunakan untuk menilai ataupun menyukat atau menimbang sama ada TITAS itu benar-benar berguna ataupun tidak. Selagi kayu ukur itu tidak dinatijahkan, it's not made explicit, lagi itulah kedua pihak yang menyokong dan bangkang itu akan tidak boleh bercakap antara satu sama lain. Kerana mungkin yang menyokong itu melihat kayu ukur itu dari segi bagaimana subjek itu boleh menyumbang kepada akhlak, kepada ilmu yang akhirnya dimiliki oleh pelajar itu. Sama ada pelajar itu akan bekerja di syarikat besar atau bekerja sendiri. Jadi dari aspek dari kayu ukur itu, pengetahuan tentang tamadun Islam dan tamadun-tamadun lain di Asia adalah sesuatu yang berguna. Kenapa saudara rasa ia berguna? Bermanfaat lah dari kata pandangan Islam itu, ya. Sesuatu itu berguna sama ada because it is intrinsically ataupun sebab ia pada dirinya hakikatnya berguna, ataupun ianya berguna kerana ianya boleh membawa seorang itu ataupun ia memberi jalan kepada orang itu untuk mencapai kebaikan lebih tinggi. Saya fikir TITAS dari segi kebergunaannya, ianya lebih kepada kegunaan yang bersifat dengan mempelajari subjek itu, dengan mempunyai ilmu yang diajar dalam subjek itu, maka pelajar itu boleh mencapai
kegunaan atau boleh memperoleh kegunaan yang lebih tinggi. Yeah. Because knowledge is always like that. Knowledge always means to happiness. So that you will not, for instance, kalau titas, sekiranya kita tahu mengenai tamadun-tamadun lain, it works both ways in the sense that kita akan mengetahui tentang ciri-ciri peradaban lain, bagaimana mereka hidup, bagaimana tamadun-tamadun ini bergelut dengan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian, masalah-masalah yang bersifat peradaban misalnya, bagaimana mereka bergelut dengan soal morality, soal bagaimana untuk membina suatu masyarakat yang harmoni, bagaimana mereka menjalankan, bagaimana mereka menjaga pendidikan tentang alam semesta misalnya. Also to avoid the follies. Yes, you learn kita belajar sejarah bukan saja untuk mengambil iktibar yang baik, tapi juga untuk mengelakkan diri daripada mengulangi masalah orang lain. Dan selain daripada kegunaan dari segi kandungan itu, isi kandungan yang diberikan kepada pelajar, saya fikir subjek titas ia juga boleh membantu, sebab subjek ni bukan seperti subjek sains ataupun subjek matematik, subjek yang bersifat teknikal. Ianya memerlukan kemahiran belajar yang sedikit berbeza jika dibandingkan dengan kemahiran belajar yang diperlukan untuk subjek-subjek yang bersifat teknikal. Jadi kemahiran untuk berkomunikasi misalnya, kemahiran untuk membaca, kemahiran untuk membaca sesuatu dan meringkaskannya, kemahiran untuk misalnya apa lagi, untuk secara kritis, apa yang diterima, untuk kemahiran untuk mengumpulkan, to look at the big picture, untuk buat pengkajian dalam sumber-sumber rujukan yang berwibawa. So these are the soft skills. Yang sekiranya saya fikir kalau ditanya kepada majikan pun, mereka akan mengatakan bahawa kebanyakan pelajar sekarang bukannya mereka tidak tahu benda yang teknikal, tapi mereka tidak mempunyai kemahiran yang bersifat insaniah. Yes, these soft skills, kemahiran untuk menulis, untuk membentang, untuk bercakap. Dan saya fikir titas boleh membantu pelajar itu untuk mengasah kemahiran mereka dalam hal-hal ini. So there is a balance, ada keseimbangan di antara kemahiran yang bersifat logika, yang bersifat rasional barangkali, yang pelajar itu ambil daripada pelajari subjek-subjek yang bersifat teknikal, sains, matematik dan sebagainya, dan kemahiran yang bersifat lebih lembut, yang lebih is much more, yang lebih insaniah, yang diambil daripada subjek-subjek humanities. Jadi kita boleh pergi kepada pengujahan kedua, iaitu pengujahan bahawasanya there's no representation of certain ethnicities dalam titas. Adakah ia satu dakwaan yang valid, yang boleh kita terima, ataupun ia satu alasan untuk menepis keperluan ataupun struktur asal titas ini, yang mana meletakkan tamadun Islam sebagai tamadun yang utama dan juga dilengkapi dengan tamadun-tamadun Cina, India yang terangkum dalam tamadun Asia. Sebab setahu saya lah, kita belajar di KSIS, sejarah dunia ini tidak boleh lari daripada sejarah peradaban Islam. Bacalah buku-buku apa pun tentang Barat, tentang India dan Cina, pasti ada intersection tertentu yang mana saham orang Islam ada dalamnya. Jadi kenapa kita perlu perlebarkan lagi? Kenapa kita perlu ada cadangan dikatakan perlu kita letakkan atau masukkan perbincangan tentang tamadun orang asli? Sounds oxymoronic sebenarnya. Jadi adakah Saudara Imran melihat ini satu pengujahan yang ikhlas, ataupun sekadar mahu melunturkan atau memperendahkan peranan tamadun Islam sebagai tonggak dalam subjek titas ini? Pihak yang mengukuhkan pandangan sedemikian, mereka biasa menggunakan hujah bahawa syllabus titas sekarang tidak objektif, dengan alasan bahawa jika disenaraikan berapa peratusan itu yang terdiri daripada tamadun Islam dan peratusan tamadun lain, mereka kata 70% Islam Malaysia and the rest is Chinese, Indian, whatnot. Well, itu
mungkin ada benarnya dari segi zahirnya memang Komposisi, nampak ya. komposisi Ya. nampak begitu. Tapi mungkin kita sendiri harus sanggah kembali apa yang mereka maksudkan dengan objektif. Ya. Pada saya objektif itu bukanlah it is not giving everything equal value. Ya. Bukanlah memberi nilai yang sama kepada semua benda yang ada. Ya. Tetapi yang lebih penting adalah satu, kita harus meletakkan setiap satu pada tempatnya. Ya. Dan kedua, kita harus ikhlas pada hakikat yang sebenarnya. Ya. Jadi sekiranya misalnya di Malaysia tamadun yang paling ataupun warisan yang paling banyak mencorakkan wajah Malaysia sebagai sebuah negara itu adalah tamadun Islam. Ya, dengan raja, sultannya, dengan budayanya, bahasanya. Eksplisit. Maka keikhlasan menuntut kita untuk mencerminkan atau menayangkan, mempamerkan hakikat itu. To not represent those things, that is to be injustice, to be unjust to the country, to knowledge, to history. Yes. So as far jadi kebanyakan dan kebanyakan orang yang mengatakan bahawa silibus itu tidak objektif pun. Itu yang mereka cuba salurkan kepada hujah indoctrination itu kan. Yes. Kalaulah betul silibus itu tidak objektif, bahawa tidak ada banyak komponen-komponen daripada tamadun India, tamadun Cina, maka saya fikir sepatutnya mereka mencadangkan bagaimana aspek-aspek tamadun Cina, tamadun India itu boleh diperbaiki lagi atau boleh ditambah. Tetapi mereka tidak memberi kunjungan demikian. Jadinya if kita disebabkan ketidakbolehan mereka untuk memberikan cadangan yang konkret, itu membuatkan kita khawatir ataupun ragu-ragu. Apa niat mereka sebenarnya? Jadi saya rasa itu pun cukup menerangkan tentang hujah indoctrination yang saya rasa agak goyah sebab ia tidak menjelaskan, tidak ada asas sebenarnya untuk kita mengatakan titas ini gunanya untuk mendakyahkan ajaran Islam dan Melayu kepada orang bukan Melayu dan Islam di negara kita, khusus di IPTS. Jadi saya rasa ini jelas menunjukkan bahawasanya hujah dan pandangan mereka tentang titas itu agak rapuh. Dan saya rasa kita boleh perjelaskan lagi dengan merangkumkan persoalan yang lebih besar daripada apa yang dilontarkan oleh mereka, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, kita telah mendengar, menyaksikan hujah balas, kritikan padu yang dilontarkan oleh saudara Imran terhadap hujah-hujah yang membangkang pengajaran dan penyelarasan titas di IPT dan PTS. Kini, saya rasa adalah amat penting untuk di pihak kami mengutarakan satu pandangan yang jelas dan jernih berkenaan dengan apa sebenarnya yang kita mahu masyarakat faham. Bila mana kita sebut saja titas, masyarakat kita sudah boleh menanggap satu rupa yang jelas tentang manfaat, tentang kebaikan, tentang kemana titas boleh membantu pelajar, universiti, makna pendidikan, seterusnya perpaduan nasional. Saudara Imran, apakah pandangan yang ataupun corak rupa bentuk titas yang saudara ingin masyarakat faham? Saya fikir bila kita cakap tentang pengajaran tamadun Islam dan tamadun Asia, satu perkara penting yang harus kita ingati bahawa tamadun Islam dan tamadun Asia yang kita rujuk ini bukanlah tamadun silam, bukan tamadun yang telah ada lagi. Jadi saya rasa itu perkara yang penting, bahawa bila kita bercakap tentang titas ini, it is not the study of history per se, bukannya pengkajian sejarah per se. Ianya adalah pengkajian ataupun pembelajaran tentang suatu benda suatu tamadun yang masih wujud sampai sekarang, yang mempunyai banyak sisi, yang bukan saja ada sisi agama atau perundangannya yang kemudian disempitkan perundangannya semata-mata, tapi ada aspek keseniannya, falsafahnya, ilmunya, sainsnya. So you have to study ataupun titas ini harus dilancarkan, harus diajarkan sebagai suatu, seolah-olah ianya suatu benda yang tamadun Islam itu, tamadun Asia itu suatu benda yang hidup. wujud, yang hidup.
Dan sekarang dengan kebangkitan negara China di pesada dunia pun, saya fikir mengetahui sikit sebanyak tentang latar belakang tahunan Cina itu adalah sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi mungkin kita boleh, sekiranya kita ingin meluaskan lagi perbincangan ataupun tinjauan terhadap isu TITAS ini, kita boleh mengatakan bahawa isu saja TITAS, jika pelajar mengikuti kursus TITAS, bukan saja mereka boleh memahami akal fikiran dan pandangan alam dan gaya hidup orang Islam itu sendiri, tapi orang Melayu pun boleh mengetahui tentang tamadun lain, tamadun Cina, tamadun India, yang mempunyai banyak kegunaan sama ada di peringkat kebangsaan atau maupun di peringkat antarabangsa sekiranya mereka bekerja di luar negara. Jadi di sisi ekonomi itu sendiri, dari segi sudut kegunaan itu sendiri pun sebenarnya boleh diperluaskan, dan saya fikir sekiranya kita timbang kembali baik dan buruknya dari sudut kegunaan itu, kita akan lihat bahawa puak-puak yang membangkang TITAS ini telah menyempitkan maksud kegunaan itu hanya kepada kegunaan dalam pendidikan hanyalah apa yang berguna untuk majikan ataupun industri. Yes, dollars and cents, or yen, yen and renminbi, because we're talking about Chinese and English. But then, jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah isu ni satu punca isu ini timbul adalah kerana setiap pihak itu telah menyempitkan parameter perbincangan. Yes. To suit their own intention, to suit their own agenda mereka. Mungkin mereka mempunyai faham sendiri tentang apa tujuan pendidikan. Pada mereka mungkin pendidikan itu hanyalah untuk dapat kerja. Apa tujuan pendidikan yang patutnya ada di Malaysia? Ringkasnya. Memang tak dapat cover semua, tapi ringkasnya. Secara mudahnya, ada saya tulis bahawa pendidikan harus disauhkan kepada pembangunan peradaban, tetapi ianya harus mula pada tahap individu. So it must be anchored to civilization and development. The development of a civilization, but it must begin with the individual. Dan pendidikan yang tidak membawa kita kenal kepada hakikat diri kita, sama ada secara jasmani ataupun rohani, tentang nasib kita sama ada di dunia ini ataupun di akhirat kelak, saya rasa itu tidak layak digelar pendidikan. Mungkin itu sepatutnya dipanggil indoktrinasi sebenarnya. Betul. Dan bukanlah benda-benda yang cuba dibangunkan, cuba disarankan, benda baik yang disarankan oleh pihak kerajaan. It is. Bagaimana dengan pandangan saudara tentang manfaat TITAS kepada perpaduan nasional? Well, kita harus tahu bahawa perpaduan ada setengah yang membangkang TITAS. Mereka mengatakan bahawa tiada guna mengajar TITAS, sedangkan ahli-ahli politik bercakaran. Barangkali kalau kita nakal, kita boleh kata barangkali ahli politik yang besar perkauman itu tidak mengikuti TITAS. Betul. Mereka tidak cukup sedar tentang perkara ini. Jadinya mana-mana negara akan cuba untuk menyelitkan ataupun merencanakan satu program untuk menyatu padukan masyarakatnya ataupun warga negaranya, supaya keringat warga negaranya itu boleh dimanfaatkan untuk pembangunan, untuk kebaikan negara tersebut. Jadi sama ada di barat ataupun timur, sama ada di Amerika ataupun di Eropah, bukan sesuatu yang menghairankan untuk sajak sunyi diwajibkan ataupun untuk dipelajari oleh warga negaranya. Jadi saya tidak faham bagaimana setengah pihak boleh mengatakan bahawa dengan mengambil TITAS itu boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Melainkan mereka menandaikan bahawa dengan mempelajari tentang tamadun Melayu dan tamadun Islam, itu membuatkan kita ni bersikap junub terhadap bangsa dia sendiri. Tetapi saya fikir they cannot say that, because kalau kita benar-benar
angkuh dan terperosok dan terpesona dengan bangsa kita sendiri, masakan kita akan memasukkan bab-bab mengenai tamadun lain dalam titas itu. Betul. Bukannya kita yang mengajar titas ini yang bersifat rigid. Tapi mereka yang mengatakan bahawa yang hanya menilai titas itu daripada apa kegunaannya, apa manfaatnya kepada kebetulan bangsanya sendiri. Rasa itu adalah sifat junub yang sebenar-benarnya. Terima kasih Saudara Imran. Kita telah alhamdulillah telah menelusuri babak-babak penting dalam perbincangan atau wacana berkaitan dengan kontroversi yang dilontarkan oleh mereka yang membangkang akan keperluan titas diwajibkan di IPT dan IPTS. Kita lihat tadi ada beberapa hujah-hujah yang sebenarnya rapuh, yang cuba ditegakkan oleh mereka yang membangkang titas. Dan kita telah lihat juga tadi Saudara Imran mengutarakan kritikan yang padu, yang jelas untuk menjernihkan prejudis yang dilontarkan oleh mereka yang membangkang pengajaran titas di IPT dan IPTS. Dan kita juga faham tadi Saudara Imran menjelaskan bagaimana sebenarnya isu yang ada di soal titas ini sebenarnya ada isu yang lebih besar daripada itu, yang mungkin tidak mampu kita kupas pada hari ini untuk pada sesi ini, tapi insya-Allah akan kita lacakkan dalam siri-siri mendatang. Jadi bersama saya Wan Ahmad Faisal Kamal dalam siri ulum bahas ilmi, dan terima kasih kepada Saudara Imran kerana sudi melontarkan pandangan yang berwibawa, dan saya insya-Allah jumpa dalam rancangan yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.